Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 3? Alhamdulillah, Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sihat sejahtera semua. Alhamdulillah. Baik. Masih belum terlambat untuk Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada kamu semua. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita berkaitan subjek Jawi, pelajaran Jawi tahun 3, muka surat 6. Muka surat 6 ni kita dah belajar dah sebenarnya. Hari tu Ustaz dah ajar dah. Tapi kita ulang sedikit tentang berkaitan perkataan-perkataan pinjaman bahasa Arab. Kita kenal balik sebab kejap lagi kita akan ada latihan berkaitan soalan pinjaman kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Jadi kita kenal dulu. Baik. Perkataan-perkataan yang ada dalam muka surat yang page yang Ustaz tunjuk ni, dia adalah perkataan bahasa Arab yang dijadikan bahasa Melayu, digunakan di dalam bahasa Melayu. Di dalam semua perkataan ni ada 12 semua. Dalam 12 ni ada bahagian pertama ada bahagian daripada nilai murni. Nilai murni tu akhlak yang baik. Yang kedua ada berkaitan dengan ibadah kita. Baik. Kita ulang balik. Ini dah belajar dah. Kita ulang balik sikit. Ustaz cuma ingatkan kembali macam apakah itu perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey, sabar. Perkataan pertama adalah sabar. Sabar dia dijadikan perkataan bahasa Arab dijadikan bahasa Melayu, dijadikan perkataan sabar. Kita gunakan dia sebagai perkataan bahasa Melayu. Dia sebenarnya perkataan bahasa Arab. Okey, sabar tu apa? Nilai murni atau ibadah. Sabar adalah nilai murni. Ustaz sepatutnya kamu yang kena jawab soalan ni, tapi tak apa. Ni sekadar ulang kaji, Ustaz yang jawab. Yang kedua, rakaat. Kamu semayang Zuhur 4 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang isyak 4 rakaat. Yang kita sebut rakaat-rakaat itu sebenarnya bahasa apa? Dia sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab yang dijawikan. Bahasa Arab dijawikan, dijadikan dia bahasa Melayu. Rakaat. Rakaat itu apa? Ibadah ke nilai murni? Rakaat ada dalam solat. Solat tu apa? Ibadah. Bermakna ibadah lah, bukan nilai murni. Okay. Rakaat adalah ibadah. Yang ketiga, bersyukur. 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 Kita dapat nikmat, kita bersyukur. Kita ucap Alhamdulillah. Tu nilai murni ke ibadah? Tu nilai murni, akhlak yang baik. Taqwa. Taqwa apa? Taqwa adalah maksud dia melakukan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu maksud taqwa. Jadi taqwa ni ibadah ke nilai murni? Taqwa adalah ibadah. Ikhlas. Ikhlas ni maksud dia kita membuat satu benda semata-mata mengharap rahmat dan keredaan daripada Allah. Itu namanya ikhlas. Kita nak pahala daripada Allah. Kita tidak mengharapkan pujian, kita tidak mengharapkan apa-apa melainkan rahmat dan keberkatan, pahala daripada Allah. Ikhlas tu apa? Nilai murni. Yang keenam, kunut. Kunut apa? Nilai murni ke? Kunut, tahu kunut? Kunut adalah baca doa kunut ketika solat subuh. Doa kunut. Doa kunut biasa, doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah adalah kunut yang khas untuk kita doa khusus supaya Allah Ta'ala menghancurkan tentera-tentera Yahudi yang jahat kat sana. Sekarang ni kan isu Palestin diserang kan. Jadi bila Palestin diserang, masjid-masjid diarahkan untuk sentiasa membaca kunut nazilah supaya Allah Ta'ala memberi kehancuran kepada tentera Yahudi. Itu kunut nazilah tu apa? Dia ibadah. Silaturahim. Silaturahim adalah menziarahi sanak saudara, makcik, pakcik semua ketika raya. Tapi SOP kita tak boleh kan. Jadi kita tak adalah kita tak ada buatlah silaturahim ni. Jadi silaturahim ni apa? Akhlak murni atau ibadah? Silaturahim adalah nilai murni. Syarat. Syarat apa? Syarat sah solat, syarat sah wuduk. Syarat apa? Nilai murni atau ibadah? Ibadah. Muafakat. Muafakat seperti mana yang Ustaz dah terang itu, muafakat adalah kita bersatu. Kita berkawan dengan ramai orang. Kita berkawan, jumpa orang yang
Cina kita kawan, jumpa orang India pun kita kawan, jumpa orang kulit putih kita kawan, jumpa orang kulit hitam pun kita kawan. Itu namanya muafakat. Kalau yang tak muafakat, dia nak kawan orang yang kulit putih je. Dia nak kawan dengan orang yang comel-comel je. Dia nak kawan orang yang baik-baik je. Orang jahat dia tak nak kawan. Orang yang ni dia, orang yang kulit hitam dia tak nak kawan. Orang yang mata sepet dia tak nak kawan. Ini namanya tak muafakat. Ini akan mendatangkan pergaduhan. Ini sifat ni tak boleh. Kamu kena jauhkan. Kamu kena jauhkan diri kamu dari sifat ni. Ini namanya apa? Ini namanya adalah nilai murni. Muafakat adalah nilai murni. Yang ke apa? 7. Makmum. 7 yang ke 10. 7. Yang ke 10 silap. 10 makmum. Makmum tu apa? Makmum solat. Ibadah. Hormat. Hormat tu apa? Hormat orang tua, hormat guru dan sebagainya. Hormat ibadah ke nilai murni? Nilai murni. Akhlak yang baik. Kaedah. Kaedah tu adalah cara-cara sembahyang, cara ambil uduk. Kaedah tu apa? Ibadah ke nilai murni? Adalah ibadah. Okey, terus. Ini pelajaran yang dah belajar. Sebab tu Ustaz baca cepat. Terus. Pelajaran yang baru. Okey. Ada gambar, 2 gambar. Ada gambar yang ada line biru dan ada gambar yang ada line merah. Kita tengok apa yang patut kamu buat. Cerita dan sebutkan. Nampak nombor atas sekali tu. Dia sebut, dia cakap. Cerita dan sebutkan perkataan pinjaman bahasa Arab yang berkaitan dengan gambar. Okey, gambar yang ada tulisan biru, apa kita nak letak kat situ? Ni kamu kena tulis kat dalam buku kamu kejap lagi. Tulis gambar yang tulisan biru. Apa dia? Adalah gambar orang tengah mengaji. Tengah mengaji kita nak tulis apa tu? Dalam apa yang kita patut perkataan yang kita buat. Mengaji ni dikira sebagai zikir. Mengaji ni dikira sebagai zikir. Sebab mengaji di dalam kategori ibadah mengingati Allah. Mengingati Allah. Mengingati Allah. Allah semua perkara yang mengingati Allah dikira sebagai berzikir. Boleh faham? Okey, jadi yang biru tu kamu kena tulis zikir. Jadi kamu kena tulis kat buku kamu kejap lagi latihan, kamu kena tulis gambar barisan biru dalam kurungan berzikir. Tulis dalam bahasa Jawi lah. Yang kedua, gambar yang ada line merah tu gambar orang tengah buat apa tu? Gambar orang tengah berdoa sebelum makan. Okey, berdoa sebelum makan. Berdoa. Doa tu perkataan apa? Perkataan pinjaman bahasa Arab dijadikan bahasa Melayu. Okey. Berdoa. Doa tengah makan, minta keberkatan daripada Allah. Okey. Jawapan pertama biru tadi adalah tengah berzikir dan yang kedua berdoa. Okey, yang ketiga. Jawi tahun 3 ni Ustaz nampak banyak aktiviti tau. Aktiviti banyak. Aktiviti banyak aktiviti sebab kamu perlu pada latihan. Sebab Jawi ni memang latihan. Ustaz ajar, latihan. Ustaz ajar, latihan. Latihan demi latihan. Sebab dia berkaitan dengan menulis. Kalau tak menulis, dia tak pandai. Okey. Yang ketiga, latih to be menyebut perkataan. Ni kena sebut. Bila belajar online ni agak susah sikit lah untuk aktiviti menyebut ni. Sebab Ustaz tak dapat nak ajar seorang-seorang. Kalau dalam kelas, Ustaz akan panggil seorang sebut. Sebut ke 6 perkataan yang di bawah tu. Sebut dengan betul. Syukur. Perkataan syukur. Macam sebut syukur. Okey, betul. Syukur. Yang kedua, doa. Berdoa. Doa kepada Allah. Yang ketiga, solat. Solat 5 waktu. Solat. Okey. Solat tu bahasa Arab. Zikir. Zikir. Bahasa Arab. Zikir. Sebut. Ustaz rasa kalau sebut ni semua boleh kot. Al-Quran. Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran. Yang keenam, sahabat. Bersahabat. Kamu tahu apa maksud sahabat? Sahabat dengan kawan adalah perkara yang berbeza. Kawan adalah kawan ketika senang-senang je dia ada dengan kita. Itu namanya kawan. Kena beza. Sahabat dan kawan satu benda yang berbeza. Kalau sahabat adalah kawan yang ada dengan kita ketika kita senang pun dia ada, ketika kita susah pun dia ada. Ketika kita tak ada duit dia ada, ketika kita senang pun dia ada dengan kita. Kita tak ada duit, kita minta dia belanja makan, dia bagi. Kita tak ada duit, kita minta dia pinjam, dia bagi. Itu namanya sahabat.
Sahabat senang saja. Dia ada ketika senang dan susah kita. Kawan, dia ada ketika kita senang-senang je dengan dia. Kita senang-senang je dengan dia, baru dia ada. Kita susah, dia senyap buat dia je. Itu namanya kawan. Jadi kamu kena cari sahabat. Kalau ada jumpa sahabat macam ni, ketika susah dia ada dengan kamu, itu namanya sahabat kamu. Kamu jaga elok-elok dengan dia. Rapat-rapat dengan dia, jangan tinggalkan dia. Okey, selesai. Jadi aktiviti pertama selesai, kamu kena tulis apa gambar line biru tu apa, gambar line merah tu apa. Okey, aktiviti ketiga. Ini kamu kena bincangkan. Ini bincangkan ustaz lah maksudnya. Okey, 4. Bincangkan perkataan atas tu. Bincangkan perkataan pinjaman bahasa Arab yang terdapat dalam ayat berikut. Nampak? Ustaz akan baca semua. Jadi ustaz nak kamu nanti dalam buku latihan kamu kena tulis. Kamu kena gariskan je ataupun dalam buku teks kamu. Tak payah buku, tak payah ni lah. Kalau yang ini rasanya ustaz buku ni je, buku teks Jawi ni je. Ni buku ni. Buku ni. Pak. Ni. Buku ni. Apa yang kamu kena buat? Kamu kena gariskan saja dekat bawah perkataannya dia pinjaman bahasa Arab. Gariskan saja, garis 2 line. Garis 2 line tahu kan? Solat, garis 2 bawah tu. Okey, ustaz akan baca. Solat fardu ada 5 waktu sehari semalam. Dalam perkataan tu, kamu diminta gariskan pinjaman bahasa Arab yang mana. Kalau ustaz dah nampak dah. Pertama tu adalah, kamu cari sendiri. Kita dah bincangkan tadi. Yang kedua, pilihlah sahabat yang baik dan berakhlak mulia. Pilihlah sahabat. Kita baru cakap tadi. Pilihlah sahabat yang baik dan berakhlak mulia. Jumpa perkataan bahasa Arab tu yang mana? Cari sendiri. Kita dah belajar tadi. Ahli-ahli persatuan perlu hadir mendengar ceramah itu. Ahli-ahli persatuan perlu hadir. Yang ketiga ni rasanya tak ada dalam apa yang kita bincang tadi. Jadi, ustaz kena bagi tahu. Pinjaman bahasa Arab adalah hadir. Hadir itu adalah pinjaman bahasa Arab. Boleh garis dulu kat bawah tu, hadir. Garis kat buku nanti snap kat ustaz. Dan yang keempat, majlis taklimat itu telah berjalan dengan jayanya. Majlis taklimat. Majlis taklimat. Apa perkataan pinjaman bahasa Arab ini pun tak ada. Pernah dengar perkataan taklim? Taklim tu maksudnya belajar. Taklimat tu maksud dia belajar ataupun pemberitahuan. Ini adalah pinjaman bahasa Arab. Boleh garis kat bawah tu, taklimat. Yang majlis taklimat tu. Taklimat tu perkataan pinjaman bahasa Arab. Okey. Soalan seterusnya, aktiviti seterusnya adalah bina ayat berpandukan perkataan berikut. Okey, bina ayat ni ustaz bagi ustaz punya ayat sendiri. Jadi ustaz nak kamu buat ayat paling ringkas, seringkas-ringkasnya. Tak apa, tak ada masalah sebab kamu pun darjah 3. Jadi ustaz nak minta ayat ringkas je, ayat mudah je. Ustaz bagi contoh ayat, jadi kamu kena buat contoh ayat yang lain yang berbeza di dalam buku tulis. Kalau ada whiteboard ustaz boleh tulis kat depan, boleh nampak, tapi tak ada whiteboard susah sikit lah. Jadi ustaz cakap je. Okey, yang kelima ni, bina ayat berpandukan perkataan berikut. Perkataan pertama adalah hormat. Macam mana nak buat ayat hormat? Ustaz bagi contoh Jadi kamu tak boleh tiru contoh ustaz, kamu buat ayat lain. Saya hormat kedua ibu bapa saya. Okey, tu ayat pertama. Yang kedua, ba tarikh. Tarikh hari ni 20 hari bulan 4. Contoh. Kamu buatlah apa-apa ayat berkaitan tarikh. Yang azan. Okey. Azan maghrib tepat pada waktu itu. Tepat pada waktunya. Azan asar tepat pada waktunya. Muhammad melaungkan azan dengan sungguh merdu. Tu terpulang pada kamu nak buat ayat macam mana. Okey. Alamat. Alamat rumah saya di bandar. Okey. Alamat rumah saya di bandar. Okey. Alamat rumah saya di Taman Melati, Tanjung Malim. Contoh. Buat ayat apa-apa. Ustaz bagi contoh, jadi kamu buat ayat kamu sendiri. Macam mana nak buat ayat? Buat dulu bahasa Melayu, lepas tu tukar pada Jawi. Okey. Yang terakhir, jim. Tertib. Tertib. Buat ayat tertib
Muhammad mengambil wuduk dengan tertib. Tertib tu okey, sebelum tu Ustaz nak terang. Tertib tu maksud dia adalah mengikut turutan. Kalau ambil wuduk tu, pertama kena kumur, kedua basuh muka, ketiga basuh tangan, keempat basuh rambut, kelima basuh basuh rambut, kelima basuh kaki. Basuh kaki. Contoh. Jadi Muhammad mengambil wuduk dengan penuh tertib. Muhammad mengambil wuduk dengan tertib. Tu maksudnya mengikut turutan lah. Muhammad mengambil wuduk mengikut turutan. Itu maksudnya. Boleh faham? Okey, itu kena buat ayat kamu sendiri. Kamu buat sendirilah dalam buku kamu. Okey. Selesai. Ustaz rasa cukup setakat itu. Nanti pelajaran seterusnya adalah yang ke-6 tu. Tulis perkataan berikut dalam bentuk khodnasah. Ni salin semula. Tak payah. Kita sekarang ni aktiviti yang kamu kena buat. Satu, tulis buat ayat. Lepas tu gariskan kata pinjaman bahasa Arab. Seterusnya yang ni. Yang line merah ni, yang biru merah ni. Apa klasifikasikan, tuliskan yang biru ni apa dia, aktiviti dia. Yang Ustaz dah bagi tahu tadi, yang merah ni apa. Itu saja pelajaran Jawi hari ni. Siapa yang tak faham boleh mesej Ustaz. Ustaz, macam mana nak buat tu lah Ustaz? Saya tak faham lah Ustaz. Ustaz, macam mana nak buat ayat ni? Tak boleh. Boleh tanya Ustaz. Ustaz free, Ustaz akan balas WhatsApp. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.